tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati sekalian. Pertama dan selamanya kita panjatkan sepenuhnya kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan limpah kurnia serta izin dan rahmat kasih Allah dapat kita dipertemukan pada malam ini. Satu ceramah yang akan membahaskan isu-isu terhadap sidang DUN dan parlimen, satu yang baru-baru ni yang telah berlaku di Kedah dan juga di pusat. Untuk sebagai maklumat pada kita semua, saya pribadinya saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang masih lagi setia dalam kemah ni, sama ada dengar ataupun lena atau menzet. Janji pun dengar lah. Benda tinggal kosong Lepas tinggal kosong kembali dah dia beli. Suruh dia tamat tu belakang tu. Siapa pun tak limbah balik. Zul, bentar apa? Tak lama. Dah 11 dah. Habis pukul 12 lah. Lepas pukul 12 pun tunggu apa? Polimat cukup boy. Esko tak esko dia dah. Tuan-tuan dan puan yang tahu sekalian, nak ceramah pun di kawasan kampung kita juga ni. Betul. Orang Pelah pun kampung kita juga. DUN 15 kan. Kita pun 15 bulan. Tapi saya kalau DUN 15 ni saya tak dia skor malam ni. Tu duduk koloti. Tu lari 12 duduk koloti dapat jadi adun, dapat dia skor ke. Gaduh 15. Tu hari tu Tawal tak jatuh dah. Lawak ya. Apapun tak apa, kita semua bekerja untuk rakyat. Dalam pertahanan Kedah ni kan, nak kata kita buat kerja ni, tuan-tuan boleh bayangkan tu lah. Dulu kalau saya menang 1,500 PRU ke 18 tu, PRU tahun 2018. Baru ni kalau dia 16,000 16,500 tu terus tak buat kerja. Lagu lagi dah hantar. Mereka hantar perempuan main lawan kita. Kita bercuk ke? Mereka hantar perempuan main lawan. Ketua kita menung. Kan? Ketua kita menung tu baik kita lah tu. Comel lah. Kita duk memang pakai dulu sekali kan. Dia pakai sekali tu bergerak sekali. Dia bergerak pun sekali. Memang berkawan sekali. Nama dia naik pun saya tak bisa dah tanya. Kerana dapat pencalonan. Tidur ke hoti. Saya tanya dia. Lepas tu kita PAS tak baik kan. PAS tak celung ni. Pak Mno celung. Dia kata meja kita lawan dia elok kan. Jangan dia kutuk aku lah. Dia kata. Saya pun seperti dia lah. Sebab dia duduk di banding. Ni cara duduk tegah kan. Tengok saya duduk roti ni. Dan duduk tegah pun Ustazah Syah pun banyak tadi. Tema sikit kita halu. Kita bersedih sebab dia main dari banding. Duduk di roti ni dia tak jumpa lubang, tak jumpa duri, tak jumpa payah. Kita duduk jumpa selalu dah kan. Jadi nasib dia kan macam tu kan. Tu yang dapat 16,000 tu kan. Kalau dia hantar Datuk Khairul ke orang lain tu lagi banyak dapat kan. Atau tak umpan dia orang sedih, orang merayu sikit. Dia masuk kampung dia orang terima lah raya tu dia dapat sikit lah. Tu hantar lelaki tu lagi banyak kalah kan. Lagi banyak teruk kenal. Tuan-tuan bayar Fedah Tulis Kanan tu satu ketika dulu mana boleh masuk ceramah. Fedah Tulis Kanan tempat fix deposit UMNO. Bendera Kelam Kelan. Bendera Kelam dia ustaz belah pengawal tu sampai ke hujung rumah. Atas pokok rian pun dia. PAS ada jangan dah tu jangan. Tapi orang pun tak apa kerat dah lah. Yang 3 senden tu untuk PAS kan. Yang nak jalan tak larat lah rumah yang tu untuk PAS. Yang jihad itu ya. Tak boleh menang. Kalah 500, 500. Saya pertama kali menang pun kalah situ 600. Saat bertanding tu menang tapi kalah 600 di situ pada tekanan. Mai saya bertanding ingat kali kedua ni 1,200 menang. Mai aku benar saya tahu. Tengok. Biar ramai. Tempat yang jadi kubu-kubu UMNO hilang. Hilang. Menang lebih besar tempat yang PAS berkuat tu. PAS besar menang selalu dalam 900, 1,000. Dia dapat 1,200 lebih besar pada PAS besar. Maknanya tuan-tuan, nanti dia hanya bila hang lawan Islam akan dapat hukuman yang bukan setakat di akhirat, dunia kena lah. Hang lawan perjuangan Islam, yang tu lah. Menang pun kan menang sah ya, tapi hang akan kalah benar lebih banyak. Dalam politik pun kalau hang lawan tentang perjuangan Islam, kan, nanti dia ada begitu. Kan? Jadi tuan-tuan,
Inilah rakyat yang bangkit ni bukan kerana gelombang, bukan kerana human wave, kerana kepahaman serentak sekejap, tapi memang rakyat dah faham tentang perjuangan PAS daripada dulu ni. Kalau kita dah bawa perjuangan PAS dari dulu ni, rakyat sangat dah faham dah. Terutama kita duduk dalam Perikatan Nasional, rakyat dah tahu dah tentang apa yang kita nak bawa. Bukan sekejap gelombang, peranan dan fungsi kita. Saya nak cakap tentang apa? Tuan-tuan, pengaruh UMNO satu ketika dulu menjadi tunjang kuat untuk bangsa Melayu. Satu ketika dulu mereka cukup kuat. Sebut bangsa Melayu ni UMNO. Sebut bangsa Melayu UMNO. Tak ada orang PAS tu macam orang penentang. PAS ni adalah orang yang paling jahat menentang kepada orang Melayu pada satu ketika dulu. Macam Tuan Syah tadi, Makapuh, tepung temingat, bangku temingat. Tak makna. Peningat. Aku tak tahu tu kat mana tu. Aku lagak sikit aku duduk pegang belah. Sampai tak boleh masuk tu. Punya ekstrim. Dia ekstrim macam tu. Tapi hari ni, mana dia UMNO yang nak menjaga kepentingan Melayu lagi? Mana lagi UMNO yang kepentingan Melayu? Dulu menyanyi lagu Anak Kecil Mayapi. Nyanyi mengata lagu Anak Kecil Mayapi. Cikgu Ulan pun nyanyi kat dulu. Kan? Anak kecil main api, terbakar dirinya yang sendiri. Itulah macam banyak habis buat balik ni. Maknanya dia sampai tanam pemikiran, sampai tahu tu bahawa orang Melayu ni mesti dengan UMNO. Kemudian mereka lah perjuang yang akan berjuang untuk Melayu. Tapi rakyat nampak, kan? Rakyat makin cerdik. Bukan cerdik, dulu pun cerdik, tapi terikat. Cerdik, takut. Hari ni baru dia tahu bahawa rakyat tolak. Tu yang di Kemaman tu, dia nak lawan tu. Dia minta 4-star general tu. Kalau tak payah kita tak payahlah Menteri Besar. Saya tadi pun dia kalah teruk lah. Kalau saya lawan dia pun. Hang 4-star general, hang pun tidur pencin tu kampung. Dia pengurusi muatan mudah lah tu relax. Dah ceramah tak kerti. Kan? 4-star general, bostak pangkat paling mau tentera darat. Macam tu setiap ceramah, mau tak kalah. Kan? Nak pi dulu dia berjuang dalam tentera dulu, masuk operasi, saya kena ada. Duk tembak komunis. Kan? Duk hantam komunis. Antara dulu dia pun cukup anti-DAP. Kami pernah didoktrinkan dulu tentera tu. Didoktrinkan dulu. DAP ni adalah komunis. Dan tentera ni. Termasuk PAS dulu pun, berkawan dulu, didoktrinkan PAS juga adalah ekstrim yang menyamai komunis itu ketika dulu. Sampai tentera tu didoktrinkan tentera. Tiba-tiba hang pencin, hang nak berkawan dengan komunis. Kan? Tu tak betul, tak cerdik. Kan? Bukan kami hitam je lah, gagak hitam gabak tak. Kan? Dulu tentera berjuang-juang untuk tahan negara. Mai pencin, hang nak kawan dengan mereka pula. Nak angkat mereka sebagai pejuang, nak bagi gelaran sebagai pejuang dan sebagainya. Bagi Tan Sri lagi waktu. Aku askom dapat Tan Sri. Tembak komunis di mana orang dapat Tan Sri pun. Dia tembak askom dapat Tan Sri. Dan tuan-tuan ada orang di tengah malam ni, tuan-tuan mesti confirm ngantuk ya. Doktor boleh? Doktor Asraf boleh? Boleh? Dia ajak aku main ceramah apa tadi. Dia balik. Elok buat. Balik orang sibuk. Aku pun sibuk kau tak? Tuan-tuan, sikit isu tentang Kedah. Tuan Syah sentuh tadi tentang Kedah, tentang belanjawan yang Kedah bagi kepada kita. Saya tak sentuh banyak sebab masa sentuh. Saya sentuh dalam satu singkat. Nak cerita tentang apa dah Kedah Sejahtera rimat tu semua tadi tu. Sebahagian Tuan Syah cerita di Beras Sejahtera kita dah bagi. Kita dah bagi tabung usahawan wanita sejahtera pun kita dah bagi. Untuk wanita memulakan kerjaya perniagaan. Kita juga bagi untuk pesakit kritikal yang duduk tak kata pada peruntukan daripada JKM di bawah negeri. Bagi juga peruntukan tu, tambah lagi sampai ke angka RM500. Beras Sejahtera bagi, usahawan wanita bagi. Ni yang saya cerita ni, tabung bantuan perubatan sejahtera. Ni pun kita bagi lagi ni. Saya pun boleh saya lah. 2 tahun dah. 2 tahun zaman Dato' Hayati dan juga saya bulan tahun ni sambung balik dengan peruntukan sebanyak RM500,000. Kedah bagi. Negeri lain tak buat lagi. Kita Kedah dah buat
beri peruntukan sebanyak 500,000 kita letakkan di setiap hospital. Mana untuk kalangan asnaf, B40, orang miskin yang rasa-rasa bila pergi rawatan di hospital dia tak mampu nak bayar. Tak pun bayar tu bukan ada sebenarnya dia masuk rawatan biasa, tak, dia kena beli peralatan tu yang tak mampu nak bayar. Contoh kes terbaru ni di Kulim. Seorang tu dia miskin, accident, saya ingat patah kaki dia. Ibu orang tengok dia. Patah kaki, patah tangan, patah paha tu. Dia sampai 4 tempat patah. Kena 8,000 lebih asumsi. Saya menggunakan tabung pertukaran bantuan sejahtera. Saya tahu wong jumpa Jabatan Khidmat Sosial di Hospital Kulim, isi borang dia, hantar kat saya akan sign. Nah, peruntukannya 3,000 ya, tapi boleh lebih hak tu jika ada kes-kes kritikal. Tuan-tuan sampai kepada rakyat, orang lain, jika yang masuk hospital tu yang kalangan asnaf, Zul tak boleh dia kaya. Asnaf tadi tu. No? Asnaf tu yang tak ada duit ke apa semua, tiba-tiba kena beli apa? Kena beli apa? Alat cek cimanih tu ya. Tak ada duit nak beli. Dalam 4 lebih boleh isi borang tu. Kena beli beg, perut dia tebuk, beli beg pun boleh guna duit tu. No? Patah pasang besi boleh guna duit tu. Kursi roda pun boleh guna duit tu. Katil pun boleh guna duit tu. Tapi mesti pergi hospital lah. Jangan duduk sini pergi minta, tak boleh. Duduk hospital sebab pakar akan buat pengesahan. Itu sebahagian dia. Dan juga kita juga beri peruntukan untuk pergi ke hospital sebenarnya untuk perjalanan dalam RM400 ataupun RM200 kurang tu. Ini sebahagian peruntukan yang dibuat oleh kerajaan untuk mensejahterakan rakyat. Yang Tok Syah cerita tadi tu. Sampai tahun tu kita dalam keadaan kita kurang berpendapatan, kita kurang banyak berbelanja untuk rakyat, kita masih lagi nak tumpu kepada mensejahterakan rakyat. Tabung bantuan perubatan sejahtera. Tak masuk yang tadi, yang di Wajib Camp, kalau terlantar atas katil, tak boleh bekerja, ada satu peruntukan bagi untuk sampai ke tahap RM500 untuk orang yang menjaga orang sakit tadi tu. Dan ini sebagai peruntukan yang saya cerita berangkan supaya maklumat sampai. Saya buat sidang video baru ni, lepas viral kan, boleh kita gunakan video tu sebagai maklumat. Dan juga sidang dua baru ni untuk maklumat bersama. Hari ni COVID makin naik. COVID makin naik. Macam mana saya boleh beritahu dalamnya, COVID makin naik. Di Kedah pun COVID makin naik. Kita tak ada vaksin Pfizer dalam simpanan. Kita hanya ada Sinovac saja. Jadi kena berhati-hati dalam tempat yang ramai. Orang tempat-tempat yang besar digalakkan memakai mask dan sebagainya. Itu COVID. Tuan-tuan dan puan yang menonton sekalian, tahun 2025 juga adalah tahun melawat Kedah. Tahun depan 2024 adalah tahun kita melancarkan kempen melawat Kedah. Ini sebahagian daripada agenda Kedah untuk mengangkat The Greater Kedah. Satu ketika dulu orang tak kenal apa tu Kedah, orang kenal Langkawi lebih banyak pada orang kenal Kedah. Jadi bila dia letakkan tagline kita The Greater Kedah, kita nak bagi orang dunia ni mai lagi Kedah. Dalam keadaan pusat tak nak bantu, tak apa, biar lupakan pusat. Kita nak kita berdikari sendiri. Sebab tu AB letak tagline The Greater Kedah ni. Kedah ni apa yang tak ada di Kedah ni, yang tambah Kedah. Kita ada jalan darat masuk Kedah, kita ada jalan darat. Kita ada Lebuh Raya, kita ada Bukit Kayu Hitam, jalan darat kita. Kita ada Mai Perak pun ada jalan darat kita. Jalan laut, kita pun ada jalan laut. Kuala Kedah, Kuala Perlis. Ni nak buat pelabuhan Salang lagi ni. Jalan laut. Kita juga ada laluan udara. Ayak banyak. Ni kita tengah usahakan ni. Lesan, Lembaga Sumber Air Negeri Kedah ni telah usahakan dengan satu tindakan undang dengan negeri Pulau Pinang untuk mengambil sedikit sebahagian yang boleh diberikan kepada Kedah. Kita ada sumber asli yang dalam bumi kita ni banyak. Tunggu SOP siap dia. Kalau siap SOP ni, kita ada hampir-hampir bilion, jangan trilion sumber asli itu yang menjadi hasil daripada negara kita. Tuan-tuan, padi juga adalah satu sumber yang kita bagikan kepada negara. Sumber keterjaminan makanan. 46%
daripada keseluruhan bumi Kedah ni memberikan sumber makanan untuk negara kita Malaysia. Saya tak ingat berapa ribu hektar kita dibelanja, kita gunakan. Kalau kita kali dengan angka tu, pusat kena bayar kita 43 juta. 43 juta kerana kita menyediakan kawasan tanam padi untuk negara saja. Baru ni di Putrajaya memang nak mesyuarat, salah satu tajuk yang nak mesyuarat tajuk tentang keterjaminan makanan tadi tu. Tapi tak buat mesyuarat. Saya hadir mewakili MB, tak buat paper tu. Kalau buat paper tu, lulus paper tu, kita dapat setahun hampir 43 juta untuk kita menyediakan kawasan padi saja untuk negara, tuan. Jadi sumber kita ni. Sebab itulah Kedah merubah daripada negeri pertanian kepada negeri industri. Tapi kita tak buang pertanian kita. Kita teruskan dengan pertanian kita. Sebab dia makanan untuk kita. Teruskan makanan. Tapi kita ubah kepada industri. Sebab itulah hari tuan-tuan tengok industri pelaburan masuk Kedah ni tanpa henti. Di High-Tech melalui KTPC sampai habis dah kawasan dah. Pergi ke Kulim, pergi ke Sungai Petani, masuklah kawasan KRC. Walaupun nama Kedah University, kita ubah nama. Daripada KRC itu nak ubah nama lain supaya pelaburan lain boleh masuk dalam kawasan KRC tadi itu. Inilah kawasan pelaburan yang kita sediakan. Walaupun pelaburan masuk tinggi, kita tak dapat duit direct dengan pelaburan tadi, tetapi kita akan dapat pada cukai tanah, cukai pintu premium yang disediakan pelaburan. Dan kita juga sediakan tenaga kerja kita. Hari ini tuan, tenaga kerja kita yang mahir ni amat-amat diperlukan. Keutamaannya yang mempunyai lulusan mekanik apa? Kejuruteraan mekanikal. Kismet sebagai pusat yang melatih tenaga-tenaga mahir ni penuh orang dia. Tak cukup ruang. Sebab permintaan yang cukup tinggi. Tuan, duduk diam tak diam, tuan, negara kita ni, negeri Kedah ni, kita mempunyai satu sistem yang cukup pantas membuat pelaburan ataupun di Kulim dia panggil E10. Pusat recognize kita, pusat iktiraf kita. Ni yang Kedah ni. Walaupun kita duduk negeri yang tercorot miskin, tapi dengan segi pelaburan, dengan sistem dan sebagainya, kita yang terdepan untuk dalam perkara ni. Dan sedikit sesentuh juga tentang di bawah portfolio saya adalah usaha-usaha berkaitan PBT. Usaha PBT. Ya? Satu akta yang kita sedang berhadapan adalah rumah urut. Akta rumah urut. Benda ni kita dah mansuh dah satu ketika dulu kerana kes terdapatnya tidak bermoral. Kes tidak bermoral di kawasan rumah urut ataupun bajet hotel di kawasan Kota Stak. Kita masuk, tetapi kita masih lagi ada akta pusat kecantikan rawatan kesihakan. Akta tu diperkenalkan pada 2019, masih lagi akta tu. DAP amnya memang nak tanya soalan ni, Dewan ni nak suruh saya jawab juga, tapi saya tak jawab sebab dia isu yang panjang. Isu panjang. Walaupun sebahagian sektor kita dibenarkan untuk beroperasi, tapi pada hakikatnya kita lebih mengambil pendekatan yang MB buka dimah kita tu, amal ma'ruf nahi munkar. MB mengambil pendekatan awal, amal ma'ruf nahi munkar. Benda-benda yang masalah ni, bila berlaku dah masalah, susah kita nak rawat. Lebih kita mencegah daripada kita merawat. Ini kita buat dalam negeri Kedah ni. Kawan-kawan datang di Kedah ni, saya berjumpa dengan kawan luar di KS, kata Kedah ni macam ni. Kehidupan rakyat ada aman damai, sebab tu berdaya huni. Kita tidak ada kalau nak cari karaoke hebat, tak ada di Kedah. Nak cari hiburan, tak ada di Kedah. Nak cari tempat bina arak rumah, tak ada di Kedah. Nak cari rumah yang bajet hotel pun, tak ada di Kedah. Saya minta kawan saya daripada tanah PKN, anak dari Penang, kalau nak enjoy malam di Kedah macam ni, gitu kan, tenang. Sebab kita buat anggapan industri Ubud ni bukan satu industri. Rumah Ubud bukan satu industri. Dan bukan orang Cina saja yang guna ni, orang Melayu pada, orang India pada, bukan kerana kaum. Dan kita sebab tu tengok pendekatan sebagai tak nak gejala-gejala yang tidak elok berlaku dalam negeri kita, kita cegah lebih awal. Sebab itulah seperti mana yang MB buat baru ni, arak dan judi. Yang tu juga kita kekal dengan usaha tu di bawah PBT, tuan-tuan. Tuan-tuan yang sedia maklum,
Kita jawab belum dah. Ingat 10 minit ini saya pun tak akan ucap panjang walaupun ada isu-isu panjang yang nak cakap lagi tentang isu pelancong asing yang main masuk negara kita, yang kita perlu kawal dan sebagainya, kan? Termasuklah isu-isu sekularisme yang makin hari makin berada dalam negara kita, kan? Dan bagaimana kita nak jadikan pentadbiran negara kita ni, negeri kita ni dikuasai sepenuhnya oleh peraturan-peraturan Islam. Kerana partai-partai Islam ni menjamin kepada survival hidup di Kedah. Kita dalam sidang dun kita ni, dalam dun Kedah ni, ada Exco Cina. Exco Cina ni, Wong ni, Ulim, dia sekolah kebangsaan. Dia bukan sekolah rendah jenis kebangsaan. Dia pahaman dia lebih lunak, lebih baik daripada orang-orang yang mungkin daripada DAP yang aliran daripada sekolah rendah jenis kebangsaan. Dia terima pandangan kita. No, kalau kita berbincang di persyaratan BMK, dia mudah dia terima. Sebab kita nak jaga hak kita ni, termasuk pada sektor perumahan di bawah portfolio saya. Kita nak jaga kuarta Bumi Putera ni, nak kuarta Melayu kita pertahankan. Semalam saya jumpa pemaju. Mereka boleh nak hapus kuarta ni, kita meja. Boleh tak hapus kuarta ni? Kami senang rumah. Saya kata, saya tak boleh buat itu. Kalau saya buat hapus kuarta rumah milik, kita akan jadi macam Pulau Pinang. Dia boleh buat rumah 500,000. Dia mana buat? Dia boleh buat 6,000. Tetapi yang beli bukan orang Kedah. Yang belinya orang luar. Orang Selangor, orang Pulau Pinang. Yang kaya-kaya ada duit banyak, dia beli. Akhirnya orang Kedah ada mana? Tak ada rumah, saya tak boleh buat kata. Kami tetap pertahankan kuota kami tu 30%. Dalam segi jumlah tu 30% tu hak orang Melayu kami pertahankan. Rumah mau milik, rumah masyarakat kami pertahankan. Tapi ada kaedah-kaedah dia. Sebab pemaju ni kalau kita bagi kat dia, dia tak buat awal. Dia buat lambat, kemudian boleh nak buat. Kita ada kaedah-kaedah kita. Tuan, sampai tahun itulah kami pertahankan. Dalam mesyuarat MK ni, kita pertahankan hak orang Melayu, hak Bumi Putera ni sampai tahun tu. Kita pertahan. Tuan, bayangkanlah kalau orang lain menguasai kerajaan, seperti mana persempadanan semula esok, mereka menguasai kerajaan banyak lagi sektor-sektor di pusat tu yang mungkin mereka ambil alih, mereka buat pindaan dan sebagainya yang kita pun tak tahu. Alhamdulillah kita bab tanah, bab rumah ni masih di bawah kerajaan negeri. Bab tanah, bab rumah masih kerajaan negeri. Kalau yang ni lah di bawah pusat juga, pusat boleh overrule semua ni, kita tak nak apa. Saya pergi mesyuarat minggu lepas, macam tu juga walaupun dibentang nak buat satu perubahan, tetapi tak boleh sebab kuasa tu kuasa negeri. Kita pertahan bab dua macam. Saya yang itulah sedikit maklumat yang kita boleh kongsikan bersama tuan-tuan pada malam ni. Sebab mengenai masa yang lewat, kita tak ada lebih pada masa. Nanti ialah sebagai tuan-tuan dengar ni, mungkin di luar waktu sana ada juga musuh-musuh kita yang sedang mati kita. Dia saya cari pasal saja, no? Hari ini orang memang nak cari pasal pada kita. MB pun, mesyuarat pun tekan kepada kita. Musuh sesa berkeliaran, mencari ruang dan peluang untuk nak kenal kita. Ada saja. Sampai dia bertubuh rumah tu, buat rumah depan mentalun. Buat rumah mentalun ni supaya nak tengok kesalahan-kesalahan kita berlaku ni. Di Wisma tu sesa daripada keluar masuk. Kami diperingatkan sangat-sangat oleh Yang Muhammad, tata kelola dalam urusan-urusan pejabat dan sebagainya, supaya jangan sampai ada ruang orang masuk, orang kacau dan orang selongkap, kita hadapi masalah sampai tu. Dan saya mohon maaf tentang sikit kelemahan-kelemahan yang disampaikan dalam masa yang terbatas. InsyaAllah masa harapan dan di masa-masa yang lain jika kita diberi peluang untuk lebih bersama dalam penyampaian taklimat, maklumat dan sebagainya, bukan sekat ceramah, kita juga boleh sedia dipanggil untuk menyampaikan beberapa isu-isu yang berlaku dalam negeri. Boleh juga disampaikan maklumat secara direct kepada Jawatankuasa PKR ataupun Jawatankuasa JPRD ataupun apa-apa cawangan untuk maklumat yang ditambah pada tuan-tuan dan sebagainya. Sekadar itu, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.